Hai, Assalamualaikum semua penonton setia Boom Boom Cak. Dalam video kali ni Cikgu Zack nak ceritakan tentang 5 tips macam mana nak mengenangani simptom-simptom menopause. Tapi sebelum Cikgu Zack cerita lebih panjang lagi, apa kata korang like, share dan subscribe dulu. Kalau korang dah buat semua benda tu, baru Cikgu Zack ceritakan. Pada kaum lelaki yang kat luar sana tu, kaum lelaki kat luar sana tu, mesti mungkin ramai yang tertanya-tanya apa sebenarnya menopause tu. Menopause ni benda yang memang biasa ataupun proses yang akan dilalui oleh wanita, terutamanya yang berusia 40-an sampailah ke 50-an. Bergantunglah pada genetik ataupun diri sendiri lah kan. Tapi ini ada cara-cara sebenarnya yang boleh korang gunakan untuk merawat masalah orang kata simptom-simptom yang datang ni. Yang pertamanya adalah dengan pastikan kita ambil kalsium yang cukup dalam tubuh badan kita. Kalsium ni penting sebab mana bila kita dalam proses menopause ataupun pramonopause aku katakan, kita punya tulang ataupun ketumpatan tulang dalam tubuh badan kita pun akan melemah ataupun berkurangan. Jadi dengan amalkan produk-produk yang tinggi kalsium, contohnya produk-produk tenusu macam yogurt, kemudiannya susu ataupun keju, akan dapat meningkatkan kita punya kadar ketumpatan kalsium ataupun tulang kita akan menjadi lebih tumpat. Yang kedua, kurangkan berat badan. Yang ini adalah satu tips yang penting juga, yang mana apabila kita orang kata dalam proses menopause ataupun pramonopause, kita punya kadar estrogen dalam tubuh badan kita, orang wanita, dia sebenarnya berkurangan. Dan apabila dia berkurangan, kita punya metabolisme pun akan jadi perlahan. Dengan pengambilan orang kata makanan-makanan yang sihat dan juga gaya hidup yang sihat tadi, korang dapatlah kurangkan berat badan dan juga kurangkan risiko-risiko ataupun simptom-simptom yang berlaku ni tadi lah. Contohnya macam panas-panas badan, dan ini realiti yang berlaku. Yang ketiga adalah dengan memperbanyakkan minum air. Sewaktu dalam tempoh menopause ataupun pramonopause, biasanya kulit kita ni akan jadi lebih kering berbanding biasa. Jadinya pengambilan air 8 hingga 12 gelas sehari memang membantu supaya kulit kita taklah kering atau orang kata kita rasa tak selesa dalam tempoh menopause ni tadi. Dan juga kalau korang dapat minum contohnya 500 ml air sebelum korang makan, korang akan rasa lebih kenyang berbanding biasa. Itu adalah cara untuk kita pastikan pengambilan kalori dalam tubuh badan kita tak berlebihan. Yang keempat, elakkan makanan snack. Ada kajian yang dijalankan kepada wanita Scottish kat sini, umur dia 50 hingga 59 tahun, yang mengambil snack ataupun makanan-makanan yang tinggi karbohidrat ni tadi. Bila dia makan snack tu kan, dia punya orang kata tulang jadi lebih rapuh berbanding biasa. Dan juga mereka ni tadi akan lebih orang kata stres ataupun mengalami kemurungan. Ni adalah sebab-sebab ataupun simptom-simptom yang dalam tempoh menopause ni tadi diorang rasa stres kan, tambah pula dengan snack. Jadinya snack mesti korang elakkan. Barulah korang rasa lega sikit walaupun dalam tempoh menopause ni memang stres sikit. Yang kelima, makan makanan yang tinggi kandungan phytoestrogen. Apa pula phytoestrogen ni Cikgu Zack? Peliknya bunyinya. Phytoestrogen ni dia tiru fungsi estrogen dalam tubuh wanita tu tadi. Kat mana sebenarnya kita boleh dapat makanan yang tinggi kadar phytoestrogen ni Cikgu Zack? Kalau korang Jawa ni mesti suka punya. Contohnya tempe. Tempe tinggi phytoestrogen. Kemudian kacang soya pun tinggi phytoestrogen yang boleh bantu untuk stabilkan kadar estrogen yang sebenarnya berkurangan dalam tempoh menopause ni tadi. Untuk wanita-wanita kat luar sana, saya cuma nak katakan yang sebenarnya menopause ni bukanlah satu penyakit dan juga sebenarnya adalah lumrah dalam kehidupan kita. Dan sebab semakin usia kita bertambah, kadar estrogen dalam tubuh juga akan berkurangan. Jadinya kita kena hargai sebenarnya. Tapi faham sebenarnya sebab memanglah kita katakan orang kata kadar haid ataupun memang haid ni dah memang berlaku dalam kehidupan korang bertahun-tahun, tapi bila dah sampai masanya tiba-tiba tak datang haid, memang akan rasa satu kekurangan dalam diri kita. Lepas ni apa lagi Cikgu Zack? Rasanya itu saja video yang Cikgu Zack nak kongsikan. Kalau korang suka video ni, berikan butang like, korang share ramai-ramai kan, dan juga kalau boleh subscribe video ni dulu kalau ini kali pertama korang tengok video dalam video Boom Boom Cak ni, dan juga dah subscribe, komen pun dah. Apa lagi? Jumpa cikgu dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.